Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anda hari ini anak-anak? Ya, kita bertemu kembali dalam sesi PDPR secara atas talian. Terima kasih anda sudi bersama dengan cikgu untuk pada kali ini. Dan terus stay di channel informasi cikgu. Dan hari ini kita nak sambung pendidikan ibadat darjah 1, iaitu sunat-sunat wuduk. Ya, kita nak solat, kita kena ada wuduk, baru kita dapat laksanakan solat kita dengan sempurna, insya-Allah. Jadi anak-anak, penting sangat-sangat wuduk ini. Jadi yang lepas kita dah belajar, dah study tentang apakah niat-niat wuduk, cara-cara wuduk. Dan hari ini kita nak sambung tentang sunat-sunat wuduk. So anda boleh rujuk juga pada kitab pendidikan ibadat anda, darjah 1 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, iaitu kita boleh rujuk pada bermula pada muka surat 19 pendidikan ibadat. Baiklah, kita tengok dekat sini. Hari ini sunat-sunat wuduk. Tengok gambar ada pelajar ataupun budak sedang ambil wuduk. Anda boleh ambil wuduk dekat pipe, sungai ataupun sebagainya, tak ada masalah. Baiklah, kita tengok dekat sini. Yang pertama, antara sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk adalah perkara-perkara yang kita laksanakan dan apabila kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tertinggal ataupun sebagainya, tak dapat apa-apalah, tak dapat dosa, tak dapat pahala, kosong saja. So jadi apabila kita buat, kita dapat pahala tambahan. Baiklah, kita tengok dekat sini. Yang pertama, sunat-sunat wuduk ni apa dia? Mestilah kita ambil wuduk dalam keadaan menghadap kiblat. Kiblat ini arah tuju untuk kita solat. So kita ambil wuduk pun arah yang sama. Yang kedua, semestinya setiap amalan kita, setiap perkara yang kita buat kenalah bermula dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sampailah habis. Aku berlindung daripada aku berlindung kepada Allah. Bismillah. Kita mulakan semuanya dengan Bismillah. Bismillah apa? Dengan nama Allah. Baiklah. Seterusnya kita rujuk kepada yang kedua. Apa sunat-sunat wuduk? Iaitu membasuh kedua-dua tapak tangan kita hingga ke pergelangan tangan. Kita gosok-gosok dulu selati, celah-celah jari, tapak tangan kita bagi bersih, celah-celah kuku tu dekat kita punya tapak tangan, jari-jari sampailah dekat pergelangan tangan. Seterusnya, lepas kita dah basuh tangan, kita komo-komo mulut kita. Takut ada sepihan-sepihan makanan, benda-benda yang terlekat kat gigi. So jadi kalau dah confirm bersih, ataupun setengah orang siap bersugi, tak ada masalah. Yang penting lepas tu kita berkomo-komo. Supaya apa? Tengah solat tak ada makanan yang keluar daripada mulut kita. Seterusnya anak-anak, kita rujuk kepada poin yang seterusnya. Memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya. Ini anda kena buat demo lah. Kena buat demo ataupun latihan. Dia bukannya masukkan air, cocok air pakai getah yang masuk dalam hidung. Tidak, hanya masukkan sedikit, sedut sedikit, tak sampai kat ujung tu, terus hembuskan semula. Supaya rongga-rongga lubang hidung kita kanan dan kiri bersih. Itu dia anak-anak. Seterusnya, kita rujuk kepada poin yang seterusnya. Mendahulukan anggota sebelah kanan. Apa-apa perkara, bukan sekadar ambil wuduk apa-apa perkara yang kita nak buat seharian, kita kena dahulukan anggota sebelah kanan. Begitu juga ambil wuduk. Seterusnya kita tengok antara sunat-sunat wuduk yang lain. Ni dia. Kita menyapu kedua-dua telinga kita. Bukan sapu-sapu sekadar sapu je tau. Tak, kita kena gosok celah-celah telinga kita dekat dia punya cuping dan sebagainya. Kiri dan kanan anak-anak, kedua-duanya. Baiklah. Seterusnya, kita tengok dekat sini. Seterusnya, mengulang semua perkara tadi sebanyak 3 kali. Setiap basuhan. Kalau kamu basuh telinga 3 kalilah, kamu basuh tangan 3 kalilah, muka 3 kali, semuanya sebanyak 3 kali. Kenapa? Sebab kita nak pastikan tak ada anggota badan kita ataupun kulit kita yang tak terkena air wuduk. So buat 3 kali. Kalaulah kata tiba-tiba tempat tu memang tak ada air dan sebagainya, kena berjimat-jimat, hanyalah sekali saja. Tapi tak ada isu sekarang ini, kita semua cukup dengan air dan sebagainya. Anda boleh buat sebanyak 3 kali. Baiklah. Dan perkara yang penting anak-anak, kita kena ambil wuduk ialah dengan cara berturut-turut tanpa diselangi tempoh yang lama. Contoh,
Lepas basuh muka, lepas tu basuh apa? Terus tak boleh lepas basuh muka awak let kejap, awak rehat sekejap, awak pergi main bola, awak pergi ke depan makan. Okey, lepas awak pergi makan, awak sambung balik ambil wuduk. Tak boleh, dia kena berterusan. Lepas muka basuh apa sampailah ke kaki. Okey, itu dia. Seterusnya tu. Okey, tadi lepas berturut-turut. Perkara sunat-sunat wuduk yang lainnya itu menyapu air ke seluruh kepala. Kita basuh sebahagian kepala, tapi kalau nak ada sunat lagi kita sampai satu kepala. Tapi bukanlah basah loncon macam kita mandi, tidak. Hanya sekadar kita menyapu air sahaja. Bukan siram jirus kan basah baju. Okey, menyapu air sahaja. Seterusnya, okey, kita menyapu atau membasuh anggota wuduk lebih dari had ditetapkan. Maksudnya dekat sini lebih daripada had. Contoh, kita basuh tangan kita daripada ujung jari sampai ke siku. Maksudnya lepas daripada siku tu kita lebihkan sikit, 1 inci 2 inci ke atas siku tu. Tu boleh. Bukan bermakna melebihkan ini kita basuh siku kita sampai 10 kali, 20 kali dan sebagainya. Tidak. Okey, kita basuh sekadarnya sahaja ikut ketetapan. Kalau 3 kali, 3 kalilah. Basuh sampai ke siku, basuh sampai siku. Cuma lebihkan sedikit. Kalau basuh apa lagi? Basuh muka. Pastikan ujung-ujung ni semua kena. Macam tu anak-anak. Lebihkan sedikit anggotanya. Okey, bahagian kulit tu ke atas lebihkan 1 inci atau 2 inci. Kalau basuh kaki sampai ke buku lali, lebihkan sikit atas buku lali 1 inci atau 2 inci. Macam tu lah. Okey, bukanlah sampai ke lutut, sampai separuh pinggang. Tidak, nanti basah baju anda ataupun pakaian anda. Okey, faham ya anak-anak? Seterusnya, okey, menggosok-gosok celah jari tangan dan kaki. Ni lah tadi, masa kita dah basuh-basuh tangan tu sebelum basuh muka, kita gosok-gosok tapak tangan kita, celah-celah jari kita tu pastikan kita gosok-gosok. Satu, biar daki-daki kotor-kotor tu jatuh. Satu lagi, nak pastikan air sampai dekat celah-celah kulit kita yang terlipat. Celah jari, okey, kuku, celah-celah ibu jari kaki, jari-jari kaki dan sebagainya. Faham ya anak-anak? Okey, celah-celah kita punya panggil sebagai celah-celah siku kita. Pastikan air sampai. Okey. Dan yang terakhir anak-anak, membaca doa selepas doa wudu, lepas ambil wudu. Bermakna dekat sini, lepas kita dah mula-mula kita baca niat, nanti kita buat perkara-perkara, cara-cara ataupun tata cara untuk ambil wudu. Okey, kita terus membaca doa selepas wudu. Okey. So, inilah dia sunat-sunat wuduk yang boleh kita lakukan, yang mana kalau kita buat, kita dapat pahala. Tapi in case kalaulah kita tertinggal, kita tak dapat dosa dan tak dapat apa-apa lah, kosong je. Tapi kalaulah kalau kita dapat buat, itu lebih baik, kita dapat tambah pahala. Okey, dan yang terakhir, kita membaca doa selepas wuduk. Okey, ini adalah doanya. Okey, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang yang bertobat, dan jadikanlah aku golongan orang yang suci
dan jadikanlah aku golongan hamba-hambamu yang soleh. Okey anak-anak, ini tadi adalah doa selepas wudu. Minta maaf dia punya tulisan ni ada tak bersambung sedikit. Okey, tadi tu adalah doa selepas wudu. Cikgu harap anda boleh hafal, boleh ingatlah. Itu dia. Okey, moga-moga kita buat, kita dapat tambah pahala kita insya-Allah. Baiklah, kita dah faham tentang doa wudu. Kita nak sambung perkara yang terakhir, iaitu perkara yang membatalkan wudu. Apa dia anak-anak? Tadi sunat, perkara yang kita dapat buat dapat pahala. Sekarang ini perkara yang membatalkan wudu, perkara yang boleh menyebabkan kita tak boleh nak solat, tak ada wudu, kena ambil semula. Terbatal, ambil semula. Macam tu. Yang pertama anak-anak, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, seperti air kencing, kentut dan tahi, ataupun tahi lah. Terkentut, kena ambil semayang semula. Okey, terkencing, terbuang air besar, keluar tahi lah. So, kena ambil air semayang semula. Caranya macam mana? Kena bersihkan dulu lah najis tersebut, air kencing tadi, tahi tadi, tukar baju, okey, atau mandi semula, ambil uduk semula. Istilahnya begitu. Kalau setakat anda terkentut, ambil uduk semula. Faham Seterusnya, hilang akal seperti gila, pitam dan mabuk. Tengah-tengah semayang ataupun dah ambil uduk, tiba-tiba agaknya tergantuk, terus hilang akal. So, batal. Okey, pastikan dah pulih semula baru boleh solat, baru boleh tu. Sebab syarat-syarat untuk kita melakukan solat ni, pastikan kita ni orang Islam, merdeka, berakal. Kalau anda tiba-tiba nampak orang tu gila, dia tak wajib lah untuk solat. Contohnya macam tu. Okey, faham Dia mestilah kalau perkara-perkara yang membatalkan solat ni, tiba-tiba dia hilang akal, gila, pitam, mabuk, tak boleh, batal wuduknya, tak boleh nak solat. Pastikan dia dah elok baru boleh. Mabuk ni bukan setakat minum arak, dia boleh jadi tiba-tiba dia bau minyak wangi kuat sangat, dia pening kepala. So dia tak boleh nak teruskan lah. Kenapa? Sebab bila dia mabuk, dia pening ataupun dia tak tahan dengan sesuatu tu, menyebabkan fikirannya tu jadi tak waras, maka dia tak boleh nak mengingat bacaan-bacaan dalam solat. So dia kena pastikan dirinya sihat. Okey, seterusnya kita rujuk dekat sini. Yang seterusnya, poinnya perkara yang membatalkan wudu. Apa dia? Okey, menyentuh kubul dan dubur dengan tapak tangan. Kubul dan dubur ni apa? Kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. So disentuh dengan sengaja di tapak tangan ni tanpa lapik, batal. Okey, faham kena kat kulit tapak tangan tu batal. Okey, seterusnya, okey. Ini dia, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Apa dia? Contoh, awak ni semayang, awak ni lelaki. Okey, awak semayang dekat luar, semayang Jumaat ke mana ke agaknya, tiba-tiba terlanggar dengan wanita yang lain. Wanita yang bukan mahram ni maksudnya macam inilah. Awak terlanggar dengan perempuan yang bukan daripada darah daging awak, ataupun kita panggil mudahnya macam gini, tersentuh kulit wanita yang awak boleh kahwin dengan dia. Contoh apa? Okey, wanita kat luar tu lah. So batal semayang awak. Faham tak? Contoh, lelaki ni dengan perempuan, dengan jiran sebelah, ada kena-mengena keluarga tak? Tak ada. So bermakna awak boleh kahwin dengan orang sebelah. Jadi bila terkena, batal semayang awak, kena ambil semula. Faham tak? Macam tu. Awak dengan kawan perempuan awak, kawan kelas awak, kawan satu meja, sebelah meja awak, terkena, batal. Sebab dia tak ada ikatan kekeluargaan dengan awak. Macam tu lah contohnya. Okey anak-anak Dan yang terakhir, tidur yang tidak tetap dua papan punggung. Apa dia anak-anak? Caranya macam mana? Contoh, dia nak ambil uduk, tiba-tiba dia tidur. Dia tidur dekat tilam. Tidur dekat tilam, awak tahulah kalau awak dah tidur macam mana. Kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap. Ada yang tidur menonggeng, ada yang tidur macam-macam lah, miarap lah apa dan sebagainya, bergerak-gerak dan sebagainya. Maka papan punggungnya tak tetap, so batal wuduknya. Macam tu, kena ambil wuduk semula. Tapi kalau kata contoh dia nak tunggu waktu semayang Zuhur, agaknya dia dah sampai awal. Okey, so dia pun duduk, lepas tu dia tertidur. Tapi dia tidur dalam keadaan duduk dalam 5 minit agaknya. So tak bergerak punggungnya tu, maka tak terbatal wuduknya. Okey, boleh tak jelas? Okey, saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang. Jangan lupa like, komen.